Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Uzairi bin Yahya, nombor metrik 257455. Sebagai moderator pada hari ini dan bersama saya dua orang panel jemputan iaitu Encik Muhammad Safwan bin Nawawi, wakil daripada bahagian Miros Ibu Pejabat Putrajaya, dan ahli panel kedua Muhammad Hafiz bin Muhammad Adnan, wakil daripada bahagian perundangan JSPT Bukit Aman. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel jemputan kita kerana sudi meluangkan masa dan kerana bersama saya pada hari ini membincangkan satu topik atau satu isu yang sangat penting kepada kita semua, iaitu kemalangan jalan raya wabak yang perlu digeruni oleh kita semua. Walaupun negara kita sekarang menjalani MCO, banyak juga kemalangan yang berlaku. Mengikut Cik Safwan, statistik yang dilakukan oleh Miros, adakah kadar kemalangan jalan raya pada tahun 2019 dan 2020 di Malaysia berlaku peratusan penurunan kes? Jika berlakunya penurunan, berapa peratus daripada kajian pejabat Miros tersebut? Okey, Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya terima kasih kepada moderator. Saya perkenalkan diri saya lebih kurang. Saya Muhammad Safwan bin Nawawi, 268413, wakil dari bahagian Miros, Ibu Pejabat Putrajaya. Okey Cik, berkenaan isu ataupun tajuk yang kita kumpaskan pada hari ini. Berdasarkan statistik kemalangan di Malaysia yang dikeluarkan oleh pihak Cawangan Trafik PDRM Bukit Aman dan direkodkan oleh pihak Institut Kajian Keselamatan Jalan Raya, iaitu panggilan singkatnya Miros, telah mendedahkan statistik kemalangan jalan raya pada tahun 2020 yang memperlihatkan penurunan sebanyak 24.9% berbanding dengan data yang kita kumpul pada tahun lepas, 2019. Tapi bagi kemalangan maut juga, tahun lalu mencatatkan sebanyak 4,664 kematian ataupun dipanggil kemalangan maut lah. Berbanding pada tahun sebelumnya sebanyak 6,167 kematian. Bermaknanya di situ kita dapat mengurangkan pada tahun 2020 ni kes-kes kemalangan maut berjaya dikurangkanlah berdasarkan apa tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak trafik Bukit Aman ataupun seluruh negara kita lah. Seterusnya saya serah kepada Cik Moderator lah. Okey, terima kasih kepada Cik Safwan kita. Okey, di sini kita lihat ada penurunan lah yang penurunan peratus 2.49% berbanding dengan 2019. Kemalangan maut tahun ini juga telah mencatat 4,063. Mana penurunan tu berlaku Cik Safwan Betul apa? Betul. Kita Okey. maknanya langkah-langkah ataupun tindakan yang diambil oleh pihak PDRM berjaya lah. Okey, Cik Safwan, terima kasih. Seterusnya Cik Hafiz kita. Ini soalan untuk Cik Hafiz kita. Jika sekarang kan zaman canggih, zaman kata zaman Teknologi cyber, tinggi. teknologi tinggi. So sekarang ni apa-apa hal orang terus viral. Okey, jika kita imbas kembali pada tahun 2020, terdapat kemalangan maut yang melibatkan anggota maupun orang awam yang telah diviralkan oleh netizen.
Apakah pendapat Cik Hafiz dan bagaimana situasi kemalangan itu sebenarnya berlaku? Cik Hafiz boleh jelaskan? Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator kerana menjemput saya dalam forum ini. Saya Muhammad Hafiz wakil daripada bahagian perundangan JSPT Bukit Aman. Seperti yang moderator cakap tentang kes viral. Okey. Terdapat banyak kes viral. Sama ada melibatkan anggota polis ataupun melibatkan orang awam. Tapi yang kita ambil yang paling viral adalah kes kemalangan melibatkan anggota keselamatan pada tahun 2020, iaitu anggota polis yang sedang bertugas dalam operasi sekatan jalan raya. Yang sekarang ni sekatan jalan raya disebabkan negara dilanda oleh wabak COVID. So, mangsa dilanggar oleh seorang pemandu mabuk di bawah pengaruh dadah. Itu adalah salah satu kes viral yang berlaku di Lebuh Raya Ceras Kacang pada tahun lepas. Di mana pemandu mabuk tersebut telah hilang kawalan dan merempuh semua kelengkapan sekatan jalan raya dan juga merempuh seorang anggota polis yang sedang bertugas. Okey, dan mengakibatkan kematian kepada anggota tersebut di tempat kejadian. Jika tak silap saya, kemalangan tu berlaku dalam anggaran pukul jam 2 pagi. Di mana pemandu mabuk tu daripada arah Kajang hendak menghala ke arah Okey. Sebanyak 7,525 kes kemalangan jalan raya yang kita terima dilaporkan pada tempoh 9 bulan lepas dalam tempoh pelaksanaan PKP. Bermaksud dalam musim PKP pun terdapat banyak juga kes kemalangan yang berlaku. Dan sebanyak 2,576 kes kemalangan melibatkan penunggang motosikal. Jadi saya serahkan balik kepada moderator untuk menyambung soalan-soalan lain. Okey, terima kasih kepada Encik Hafiz. Seperti bagaimana saya dimaklumkan, suspek telah pun dijatuhkan hukuman, diambil tindakan oleh pihak PDRM. Betul ke tak betul, Encik Hafiz? Betul. Dalam proses perbicaraan mahkamah. Masih lagi dalam proses perbicaraan mahkamah. So, kes tu dituduh kalau tak silap saya pada bulan 6. Dalam tempoh 3 minggu selepas kemalangan dituduh di bawah Ya, betul, bulan 6. Akta Pengangkutan Jalan 1987 memandu dalam keadaan pengaruh alkohol menyebabkan kematian. Dan dituduh lagi di bawah akta polis iaitu merempuh sekatan jalan raya dan dituduh juga di bawah akta penyakit berjangkit. Dan saya difahamkan pemandu tersebut tidak mempunyai lesen memandu. Di bawah kesalahan Seksyen 26 Braket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dituduh bersama-samanya. Okey, terima kasih Cik Hafiz kerana memberi pencerahan yang agak bagus. Sebagai satu pengajaran, netizen jangan memandu di bawah pengaruh alkohol kerana membahayakan membahayakan orang awam. Okey, soalan kepada Cik Safwan, berdasarkan daripada jadual statistik yang berlaku, apakah jenis kenderaan yang mengalami kemalangan maut mempunyai majoriti yang tertinggi berbanding dengan contoh lori ke kereta ke, yang mana yang paling tinggi majoriti dia? Cik Safwan boleh jelaskan tak? Okey, baiklah. Berdasarkan pecahan yang saya dapat kumpul ataupun yang kita rekodkan daripada pihak berkenaan,
Pecahan kematian melibatkan penunggang motosikal masih menjadi majoriti dalam kemalangan sebanyak 3.118 kes dan diikuti dengan penumpang kenderaan ataupun singkatan M Palangka sebanyak 888 kematian. Okey, membabitkan pejalan kaki juga mencatatkan sebanyak 266 kematian. Kenderaan lori 135 kematian dan lain-lain kenderaan sebanyak 108 kematian. Selain daripada kenderaan yang bermotor lah cakap berenjin kan. Basikal juga ada yang melibatkan kematian. Bagi kenderaan four wheel, van, bas dan lain-lain kenderaan tu merekodkan data sebanyak 82, 55 dan 27 kematian. Ini menjelaskan ataupun kenderaan berbasikal juga pun perlu diambil perhatian kerana sering juga menjadikan salah satu cakap fokus penyumbang kepada kemalangan maut. Sebab apa yang diperhatikan ataupun kuat-kuasakan pada baru-baru ini di mana aktiviti berbasikal dilarang di highway ataupun jalan-jalan persekutuan. Okey, kita tengok di sini peratus yang tertinggi ialah motosikal, betul? Betul. Motosikal lah yang Cik Safwan? betul. Motosikal tu betul. boleh dikatakan favorite lah. Peratus Kepada- tertinggi lah. Ranking dia tertinggi kerana mungkin ada faktor-faktor kecuaian daripada pemandu atau sebagainya lah. Saya rasa itu Cik Hafiz boleh terangkan selanjutnya sekejap nanti. Okey. Terima kasih kepada Cik Safwan kerana memberi pencerahan yang agak bagus. Soalan seterusnya kepada Encik Hafiz. Mengikut Encik Hafiz sendirilah, apakah pendekatan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun berwajib mengatasi isu ini ataupun mengenakan hukuman yang tertentu bagi isu pemandu mabuk maupun kesalahan jalan raya yang lain? Boleh Encik Hafiz tolong jelaskan. Okey. Isu pemandu mabuk di negara kita ni telah mencetuskan satu kemarahan kepada netizen dan disebabkan hukuman yang tidak setimpal dan disebabkan mabuk menyebabkan kematian kepada ahli keluarganya. Jadi kerajaan telah mengambil langkah untuk menggubal hukuman yang perlu dikenakan kepada pemandu mabuk dengan hukuman yang lebih tinggi daripada yang asal dan merendahkan lagi had bacaan. Had bacaan yang kita ambil daripada melalui sistem, melalui alat EBA, analyze rate daripada PDRM, ataupun kita boleh dapatkan bacaan tu melalui ujian darah yang kita hantar pada kimia untuk menentukan berapa kandungan alkohol dalam darah dia. Jika tak silap saya, dulu kita bacaan hanya 80 mg miligram. Tapi sekarang direndahkan kepada 50 mg. Jadi ini menunjukkan bahawa penguatkuasaan di segi hukuman mabuk adalah dititik beratkan lagi. Dan hukuman yang terhadap di bawah Seksyen 44, 45 memandu cara mabuk dan bawah pengaruh alkohol dan menyebabkan kematian, juga dinaikkan lagi hukumannya. Kerajaan juga
telah menaikkan bukan dari segi mabuk, dari segi contohnya di bawah Seksyen 41, 42 dan 43 Akta Pengangkutan Jalan, dinaikkan hukuman yang orang kata lebih tinggi lagi. Ini untuk menyedarkan bahawa rakyat, kemalangan bukanlah satu benda yang main. Dia menyebabkan nyawa. Jika kalau kata kerajaan tak naikkan, tak mengubah balik dasar undang-undang hukuman di bawah Akta Pengangkutan Jalan, dia lagi boleh mencetuskan satu amarah kepada netizen. Dia okey Cik Hafiz, saya nak mengajukan Ya, betul. sedikit Terima kasih kepada Cik Hafiz. soalan. Dia ada tempoh Cik Hafiz daripada kita masa kita minum atau sehingga masa ujian ABA tu. Dia ada satu tempoh masa dikurangkan atau macam mana Cik Hafiz? Boleh jelaskan? Tempoh masa tidak dinyatakan di dalam buku undang-undang, tetapi sekiranya lah ada tangkapan di bawah Seksyen 45, contohnya sekatan jalan raya yang menyebabkan ops mabuk, suspek dikehendaki di masa sekatan jalan raya kita menjalankan satu ujian SD2, ujian peringkat awal untuk mensyaki sama ada dia mabuk ataupun tak. Sekiranya bacaan daripada alat SD2 plus tu tinggi, kita mensyaki memang dia mabuk. So kita bawa dia ke balai untuk membuat satu ujian pernafasan, ujian alat ABA. Jika alat ABA, bermaknanya kita segera ambil darah dia melalui hospital. bermaknanya kita untuk lalui proses kita tuduh di bawah Seksyen 42 tu, kita mempunyai dua proses lah untuk menyatakan orang ni betul-betul mabuk. Bermakna dalam mahkamah nanti dia dah tak boleh nak cakap ada satu pembelaan apa semua. Ya. Okey, bagus juga tu, tindakan yang bagus daripada pihak PDRM. Ya. Bermakna tindakan yang baguslah untuk mengetatkan lagi dia punya section ataupun tindakan-tindakan undang-undang lah. Terima kasih kepada PDRM. Sama-sama. Okey, soalan dia, jika seseorang pemandu itu terlibat dalam kemalangan, apakah tindakan dan langkah-langkah perlu diambil terlebih dahulu? Kita tengok sekarang ni netizen dia kadang tak tahu, jadi benda ni jadi macam blur, tak tahu apa nak buat. So, apakah tindakan awal yang perlu netizen ambil jika berlaku kemalangan? Boleh jelaskan? Okey, terima kasih moderator atas soalan yang ni adalah soalan yang kegemaran, favorite. Apa langkah? Setengah orang dia tak tahu setelah kemalangan apa yang dia perlu buat. Okey, langkah betul Syafis. Kebiasaannya pemandu tu akan jadi panik. Dia akan menjadi pergaduhan ataupun sebagainya, betul? Ya, kebanyakannya macam tu. Tetapi kita hendaklah bersikap profesional. Sebab ini adalah kes kemalangan. Bila kes kemalangan sama ada melibatkan rosak saja ataupun melibatkan cedera parah, langkah kita kena ambil gambar. Kita kena ambil gambar seberapa yang boleh. Ataupun kita merakam kejadian tu. Ini disebabkan bila kita mengambil gambar tempat kejadian, adalah satu-satu fakta yang kita tak boleh nak ubah. Bila pengadu mengemukakan fakta yang kepada pegawai penyiasat, benda tu boleh ditender juga. Sebab kenderaan tak bergerak. Okey? Yang kedua, ambil seberapa nombor telefon ataupun pihak ketiga, saksi, di mana sekiranya ada terdapat saksi yang nampak kejadian tu, kita ambil telefon dia, ambil butir dia. Itu bagi memudahkan pegawai penyiasat menjalankan siasatan. Sekiranya berlaku pencanggahan ataupun manipulasi dalam kemalangan. Yang keempat, segera pergi ke hospital jika dapat kecederaan.
tak semestinya kalau kata berlaku kemalangan melibatkan kecederaan atau kita hendaklah kena buat report dalam masa 24 jam. Itu tak perlu sebenarnya. Yang perlu adalah kita mendapatkan rawatan terlebih dahulu. Okey? Kalau kemalangan tu tidak melibatkan kecederaan, kita hendaklah membuat laporan polis dalam masa 24 jam. Laporan polis boleh dibuat di mana-mana balai polis. Sekiranya kita ada kes kemalangan berlaku di Penang, Pulau Pinang, kita hendak buat report di Kajang, no problem. Dia tetap kita boleh terima laporan polis tu. Tapi mestilah dibuat dalam masa 24 jam. Tertakluk di bawah Seksyen 52 bracket 2 Akta Pengangkutan Jalan. Laporan polis hendaklah dibuat dalam masa 24 jam jika berlaku kemalangan. Ya. Itu saja. Saya difahamkan di sini, jika mangsa cedera dimasukkan hospital ke dalam hospital, so dia boleh buat report lebih pada 24 jam, Cik Hafiz kan? Ya, boleh disebabkan dia terdapat CJ sakit daripada pegawai perubatan yang tidak boleh menyebabkan dia datang untuk hadir buat laporan. Sekiranya kalau pegawai tengok keadaan jika dia dalam ICU, takkanlah dia nak datang buat laporan. Betul. Jadi sekiranya ada inisiatif lain atau untuk terima laporan, kalau kata dia tidak menyebabkan kecederaan yang telah cedera parah, pegawai penyiasat boleh pergi ke hospital untuk merekod rakaman percakapan ataupun menerima laporan. Menerima laporan. Daripada kita pakai sistem manual. Betul. Okey, Cik Hafiz, berkaitan dengan soalan Cik Zairi tadi, saya pun rasa tertarik lah. Okey, sekiranya ataupun mangsa kemalangan tu terlibat cedera parah ataupun orang cakap koma ke sebagainya, perlu tak pihak ketiga datang ke balai untuk melaporkan kes kemalangan tersebut, ataupun tak payah, hanya tunggu mangsa sihat baru datang ke balai polis yang berdekatan lah untuk buat report? Bagi pandangan saya lah tentang isu laporan makluman tentang kemalangan. Betul. Okey, bergantung kepada kecederaan yang sebenarnya. Waris boleh juga membuat satu makluman tentang dia kenalan ataupun mangsa tersebut sedang mengalami rawatan, kecederaan apa semua, membuat laporan makluman. Itu adalah makluman. Tapi dari segi siasatan lebih kepada pemandu ataupun penunggang. Kita hanya boleh mengambil butiran. Perlu atau tak perlu bergantung kepada individu tu masing-masing. Bermakna bergantung kepada situasi lah. Bergantung pada situasi. Sekiranya berlaku contohnya kecederaan yang disahkan oleh doktor, mangsa mengalami kecederaan yang serius di ICU, so disarankan membuat makluman, takut belakang hari nanti berlaku kematian dan sebagainya. Okey, makna report makluman tu hanya memberitahu, tapi untuk siasatan ataupun keputusan ataupun orang cakap statement harus diambil dengan oleh pemandu. Betul je, Hafiz? Ya, betul. Okey. Okey, Cik Hafiz, terima kasih kerana memberi pencerahan yang agak, agak clear sekali lah. Saya rasa ini boleh membantu kan, di mana mangsa-mangsa yang terlibat tu tidaklah begitu panik sehingga nak meninggalkan mangsa di hospital, nak uruskan report apa semua. Betul. Ini saya rasa satu pandangan ataupun pencerahan yang menarik lah kot kepada mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan ni. Okey. Terima kasih, Cik Hafiz. Ya, sama-sama. Soalan seterusnya saya ajukan kepada Cik Safwan, apakah langkah-langkah pencegahan untuk mengelak daripada berlakunya kemalangan? Okey, Cik Safwan boleh jelaskan. Okey, langkah-langkah pencegahan kemalangan lah, orang cakap
dari segi sudut daripada saya sendiri ataupun saya tengok ada membaca daripada pihak PDRM yang dikeluarkan khususnya daripada cawangan trafik lah kan, untuk penguatkuasaan dan sebagainya. Biasanya untuk permulaan perjalanan ataupun sebelum kita hidupkan enjin sesebuah kenderaan yang bermotor, kita cubalah membuat pemeriksaan, orang cakap pemeriksaan secara fizikal, sifat-sifat yang ada pada kenderaan sebagai contoh lampu brek belakang, lampu Ya. hadapan, brek ataupun tayar, Tayar, yang tekanan penting tayar lah. angin. Betul. Itu saya rasa Betul. salah satu perkara yang wajib lah sebelum, seperti mana kita ingin ambil lesen daripada JPJ dahulu. Sebelum kita nak hidupkan kenderaan tu, dia suruh kita cek benda-benda yang sifat ada pada kenderaan tu. Itu satu. Yang kedua, Masa ambil penyelenggaraan. lesen pun kita pernah diajar lah kan. Betul. Itu sebelum kita nak memulakan kenderaan tu, pihak JPJ akan buat semakan, dia panggil. Okey. Ya, Okey, yang betul. kedua, Checking. penyelenggaraan kenderaan ataupun servis. Di mana kita kena tahu kenderaan kita ni harus sentiasa berada di dalam keadaan stabil. Seperti minyak hitam, brek. Betul. Pada saya brek tu amat penting lah untuk servis. Kerana kita tengok pemandu, saya sendiri pun sebagai pemandu kenderaan, banyak yang tiba-tiba masuk di orang panggil potong queue. So itu orang cakap melibatkan penggunaan brek yang kena cengkam lah. Kalau tidak, berlakulah kemalangan. Okey. Yang tiganya, berwaspada dengan keadaan jalan. Sebagai contoh, keadaan jalan tu permukaan jalan, cuaca, hujan, panas ataupun seleko, lubang-lubang dan sebagainya. Itu saya rasa merupakan salah satu punca kemalangan juga tu. So kita harus alert dengan perkara-perkara sedemikian. Okey, yang keempat, kita seperti yang dibincangkan tadi, jangan sesekali memandu dalam keadaan di bawah pengaruhi mabuk, di bawah pengaruhi alkohol dan dadah dan sebagainya. Sebab itu dalam tak sedar kita mengakibatkan nyawa orang lain. Betul. Melibatkan nyawa orang lain yang tak sepatutnya. Ialah kita pun tahu mereka tu ada tanggungjawab masing-masing terhadap keluarga, anak dan sebagainya lah semua. Kalau sekiranya orang tu hilang, orang cakap bergantung, itu mengakibatkan orang lain lah. Okey, yang Ya. seterusnya, peka terhadap keadaan sekeliling. Okey, itu salah satu cara lah kita dalam pemanduan yang sihat ataupun pemanduan yang selamat. Dan sentiasa guna lampu isyarat yang betul. Mana contohnya saya cakap nak membelok, memasuki simpang, kita tak boleh tiba-tiba je terus kita belok, tak boleh. Sebab apa yang saya tahu daripada pihak PDRM pun ataupun dari pihak JPJ pun, dia dah ada keluarkan. Okey, nak membelok meter, 1 meter, 5 meter, 10 meter tu kita dah bagi isyarat. Kerana tak semestinya isyarat ataupun signal yang kita bagi tu kita dah boleh nak membelok, tak boleh. Kita kena Betul. merhatikan Tengok keadaan keadaan sekeliling. sekeliling. Yes, ada motor ke, ada kenderaan berbasikal ke atau sebagainya lah. Perlu kita alert lah. Okey, lepas tu macam lampu isyarat. Itu pada saya lampu isyarat tu sangat penting. Merah, hijau, kuning. Kita kena tahu apa maksud hijau, merah, kuning tu. Sebab dia ada maksud-maksud yang tersendiri lah. Di mana hijau berjalan, oren memperlahankan dan merah berhenti. Okey, yang terakhir pada saya, patuhilah hak laju yang disediakan oleh pihak berkuasa. Sebagai contoh jalan kampung, jalan persekutuan, highway, di mana
had jalan yang ditulis bukan saja-saja kita nak tulis, tak ada. Sebab itu ada orang cakap ada dah ujian test yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkuasa lah. Contoh PDRM. Ada gunaan dia. Ya, betul. Sebab itulah kadang-kadang had laju tu kita kurangkan dekat situ disebabkan berlakunya kerap kemalangan yang berlaku di lokasi-lokasi tersebut. Itulah pada saya merupakan satu langkah-langkah ataupun pencegahan lah yang harus kita alert untuk kepada semua pengguna-pengguna jalan raya yang kita amat kasihi. Okey, terima kasih Cik Sapuan kerana memberi pencerahan yang agak menarik sekali. Semoga kita dapat memberi pengajaran lah daripada apa yang Cik Sapuan jelaskan tadi. Terima kasih sekali lagi Cik Sapuan. Soalan seterusnya saya tujukan kepada Encik Hafiz. Apakah kesimpulan yang dapat disimpulkan dan apakah nasihat serta pandangan yang ingin disampaikan kepada pemandu-pemandu di luar sana? Boleh Encik Hafiz jelaskan? Okey. Dalam nasihat ataupun kesimpulan tentang kemalangan, kita hendaklah sentiasa bertolak ansur pada kenderaan yang lain dan kita kena ubah sikap marah dan pentingkan diri sendiri semasa memandu. Ini banyak merujuk kepada boleh Encik Hafiz jelaskan kesimpulan yang dapat disimpulkan? Kesimpulannya, kemalangan jalan raya menjadi pembunuh utama di Malaysia kini. Oleh itu, nasihat saya kepada pemandu-pemandu di luar sana sentiasa bersikap ithal, iaitu sikap yang mendahulukan orang lain melebihi dirinya semasa memandu atau menunggang supaya kita ke destinasi dengan selamat dan ingatlah orang tersayang. Dan lagi satu penambahan saya tentang kemalangan ni adalah jika kita menggunakan kenderaan contohnya motorkar, kalau boleh atau kita korbankanlah sedikit wang untuk kita memasang video recorder dalam kenderaan kita. Itu penting sebab kita tak boleh nak cakap tentang CCTV luaran ataupun CCTV di sekeliling kita boleh protect kita. Kita kena protect diri kita dulu. Betul, saya setuju tu Cik Hafiz. Tak semestinya orang lain sudi untuk jadi saksi bebas. Ya, sangat betul. Dia rasa awak cakap sekali untuk kawal penyiasat. Ya. Okey, takat tu saja apa yang saya boleh bagilah. Saya serahkan moderator. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Encik Hafiz kita yang banyak kita kongsikan pada hari ini. Kita jadikan sebagai iktibar dan kita jadikan sebagai amalan kita hari-hari untuk kita beramal ataupun menjadi satu orang kata nasihat yang bagus kepada kita untuk memandu seharian kita. Jadi terima kasih kepada semua kedua-dua ahli panel pada hari ini kerana sudi meluangkan masa pada hari ini bersama kita untuk membincangkan isu yang sangat menarik. Jadi dengan topik atau isu yang dibincangkan pada hari ini, kita dapat memberi manfaat dan impak kepada pengguna jalan raya pada hari ini seperti slogan pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah orang tersayang. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.